الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ورسولنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون قولا فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Khabar semua? Sihat Alhamdulillah. Saya doakan dan kita sebenarnya sama-sama kena doakan antara kita semua, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan rahmat-Nya kepada kita semua, memberikan kita keampunan besar-besaran, insya-Allah, dan juga memberikan kita kemudahan jalan ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang paling tinggi. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, saya rasa kita kena rafakkan setinggi syukur kerana kita tak sangka, alhamdulillah, kehadiran ke Tadabbur Center makin lama makin ramai. Alhamdulillah, kita doakan supaya kehadiran ini di istiqamah, kita istiqamah makin ramai, dan buat pertama kali pelajar lelaki lebih ramai daripada pelajar perempuan. Saya rasa yang belah sini pandang belah sini tu sebab dia kata macam what kan? Betul ke tidak ni yang belum berlaku ni? So mudah-mudahan kita harapkan kehadiran anda semua memberikan rahmat ke Tadabbur Center dan juga memberikan pahala kepada penyumbang-penyumbang di Tadabbur Center ni. Sebab bila anda hadir, anda telah memberikan sumbangan pahala pada orang yang telah menginfakkan banyak benda dekat dalam Tadabbur Center ni. Indah, selesa dengan kelengkapan-kelengkapan yang ada. Semua ini adalah daripada hasil daripada infak orang ramai kepada Tadabbur Center ni. So mudah-mudahan kita semua dapat bertolong bantu atas ketakwaan ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amin, insya-Allah. Baik, seperti mana yang kita telah bincang pada kuliah yang lepas, pada bulan lepas, kita berbincang mengenai apa? Saya rasa ramai juga yang hadir pada bulan lepas. Kita berbincang mengenai yang kita tutup pada kuliah bulan lepas. Kita berbincang mengenai ada 3 jenis hati, kan? Ingat lagi tak? Bila ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Sebelum kita bincang bab batu ni, yang bila mana Al-Quran bila cerita bab batu dalam ayat ini, dia bukan cerita bab batu. So bila kita faham, bila kita tengok pasal batu, dia bukan cerita pasal batu. Dia menceritakan ada subliminal message daripada batu itu, iaitulah dinamakan sebagai satu jasad, bukan satu jasad, satu daging dalam badan. Yang baik daging ni, dia akan baik semua. Tapi kalau tak comel daging ni, dia akan tak comel bakar. Ni kesan dia. Mana daging dalam badan kita ni, dalam kita punya roh ini, yang itu kita nak jaga. Jadi sidang hadirin sekalian, sebelum kita bincang pasal batu dan hati itu, kita ada bincang satu perkara lagi, iaitulah apakah kesan kasratu minas su'al. Apakah kesan daripada kita banyak sangat bertanya. Cerita sebelum cerita bab batu dan hati ni, cerita pasal apa? Cerita pasal apa? Yes, cerita bab persembelihan lembu tu. Bila mana Nabi Musa alaihi salam minta kepada Bani Israel, antazbahu baqarah, tolong sembelih lembu betina. As simple as that arahannya simple, tolong cari lembu betina, zibha, sembelih. Tapi sebab mereka ini, satu, mereka meragukan Nabi Musa, sebab ya ke ini perintah daripada Allah Azza wa Jal. Dia nak buktikan, okey, kau pergi tanya Allah balik, lembu betina macam mana tu? So bila Nabi Musa kembali pada Allah, dapatkan explanation daripada Allah, arahannya pada asalnya mudah, hanya sekadar cari lembu betina saja. Maka bila banyak bertanya, asbab daripada apa tu banyak bertanya? Kalau kita bertanya tidak faham, it's okay. Tapi kalau kita banyak bertanya sebab kita nak meragukan diri kita sendiri, ataupun kita meragukan orang yang kita tanyakan, itu salah. Sebab itu juga antara benda yang Allah tak suka, daripada 6 benda kan, ada 3 perkara yang Allah suka dan ada 3 perkara yang Allah tidak suka.
Dan antara 3 perkara yang Allah tidak suka itu adalah kasratu minas su'al, banyak bertanya. Sebab bila Allah bagi arahan, kita kena sami'na wa ata'na. Sebab hakikatnya tanggungjawab dekat muka bumi ni dia qillatut takallif, dia sedikit saja tanggungjawab. Lalu bila banyak pertanyaan, asbab daripada keraguan kita kepada Tuhan, maka dia telah menyebabkan hidup kita untuk menjalankan syariat itu makin sukar. Jadi yang itu kita tak mahu. Lalu dia tanya, Allah bagi tahu benda, cari lembu betina yang warna apa pula? Warna kuning-kuningan dan keemas-emasan, sampai pandangan kamu kepada Baqarah itu tasurrun nazirin. Kita dah bincang pasal ayat ni. So bila mana kamu tengok lembu tu tasurrun nazirin, dia tak sama dengan syahadah, tapi nazara bermakna kamu tertangkap, terpana dengan lembu tu. Ibarat kalau kita pergi dairy farm, tahu dairy farm tak? Dairy farm yang ada lembu-lembu tu, betul? Dairy ni bukan coklat Yelah dairy farm, anda tahu kan? Kalau anda tahu saya tak kisah, kalau silap pun anda tahu. Okay. So kita pergi dairy farm tu, kita jumpa lembu-lembu tu. Kalau anda pergi UPM ke sebagai contoh, kalau anda pernah berpeluang pergi ke Sabah, Kundasang, dia ada satu kawasan memang banyak ternakan lembu. Tasurrun nazirin, anda tengok lembu tu macam contoh banyak putih hitam. Tiba-tiba anda nampak ada satu lembu warna putih saja. Contoh. Dan bila anda sedang memerhatikan lembu yang banyak itu, lalu tiba anda tertangkap dengan satu ekor lembu, maka itu tasurrun nazirin. We are eye catching, kita tertangkap dengan lembu tu. Tasurrun nazirin. So ini explanation Allah. Lepas arahan cari Baqarah je, lepas tanya Allah spesifikkan lagi, warna apa? Warna kuning keemas-emasan, cari macam tu. Tapi by the end dia jumpa juga akhirnya, dan mereka sembelih kuasa Allah telah menghidupkan yang mati itu, menceritakan siapakah pembunuhnya. Ini pada zaman Nabi apa ni? Bani Israel ni, Nabi Musa AS. Itu kita bincang sebelum tu. Lalu tak lama selepas itu Allah menceritakan apakah punca Bani Israel ini masih lagi tidak mahu menjalankan perintah Allah, walaupun semudah untuk cari Baqarah pada mulanya. Puncanya bukan sebab masalah lembu tu. Walaupun cerita bab lembu, tapi Allah bagi tahu bukan masalah lembu yang susah nak cari, tapi masalah mereka apa benda? Hati mereka. Lalu Allah Azza wa Jal meletakkan satu analogi, walaupun cerita bab batu, tapi batu ini menggambarkan hati manusia. Hati manusia. Apakah 3 kategori hati yang kita bincang pada bulan lepas? Hati yang pertama macam mana? Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ini kategori hati yang pertama. Hati yang pertama ni kita boleh ibaratkan macam hati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hati Sayyidina Abu Bakar yang pada asalnya, bila sebelum tu kita baca semua dulu, baru dah nampak dia punya penerusan tu. Tu satu. Yang kedua, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Ada 3. Tapi saya nak anda perhatikan betul-betul. Hati yang pertama, Allah cerita lagi bab air. Pasal tak? Kan? Ada wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ada lagi elemen air dekat situ, betul? Kan? Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma, pun ada lagi elemen air dekat situ. Tapi yang ketiga Allah tak mention, tak sebut langsung bab air. Pasal tak? Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. 1 dan 2 ada cerita bab air, tapi hati yang ketiga tak ada langsung cerita bab air. Okey, jom kita bedah sikit. Mungkin sebab saya rasa mungkin ada yang tak hadir pada bulan lepas. Hati yang pertama merujuk kepada hati yang bila mana ada iman. Air ini signifikan dia adalah sinonim kepada iman. Hati yang telah diberikan iman, maka bila iman itu sampai dalam hatinya, dia terima, maka mudah air itu untuk mengalir. So air sampai pada batu tu, dia mengalir dengan mudah. Dia tidak menjadi penghalang, tidak menjadi benda yang menyekat daripada air itu untuk mengalir. Maka ini hati Sayyidina Abu Bakar. Datang iman, terima, mudah mengalir dengan iman tersebut. Itu satu. Hati yang kedua, saya tak nak ambil masa panjang, kita dah bincang lama pada bulan lepas. Just tonton live bulan lepas je untuk tahu. Wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma. Ada hati yang perlu diberikan goncangan, perlu diberikan sampai dia retak, baru boleh lalu air. So pada batu tu kita tengok dia akan menyekat. Tapi bila yashaqqaqu sampai terbelah batu tu, dia boleh mengalirkan air di antara 2 batu itu. Ni hati siapa ni? Sayyidina Umar. Ni hati Sayyidina Umar.
Sayyidina Umar ni tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian, dia bila nak terima Islam, first step sebelum dia jumpa dengan adik dia, apa benda yang berlaku? Dia nak serang Nabi kan dekat kota Mekah. Bila nak serang Nabi dekat kota Mekah, dia dengar Nabi baca ayat Quran. Lalu bila dia dengar benda tu, dia jadi macam, alangkah indahnya syair yang Nabi baca ni. Indah syair Nabi baca. So benda itu telah menarik perhatian perhatian Sayyidina Umar untuk memberikan perhatian kepada apa yang Nabi baca. Lalu lepas dia balik tu, dia jumpa pula adik dia baca pula benda tu. Taha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Lalu benda ini telah menyebabkan Umar ini pada asalnya keras hatinya, tapi ada benda telah menyebabkan hatinya pecah. Ada sungai itu boleh mengalir pula, ada air yang boleh mengalir di antaranya. Perasan tak? Manusia akhir zaman, dan mungkin kita, na'udzubillah, bukan kita lah, insyaAllah, mungkin ada daripada kalangan kita di luar sana yang kadang-kadang untuk kembali pada Allah, mungkin ada berlaku satu musibah kepada dia, betul tak? So datang musibah, pada asalnya hatinya keras, tidak beriman kepada Allah. Datang musibah ke aksiden sebagai contoh, baru dia rasa macam mudah nak tunduk pada Allah. Dia rasa mudah nak menerima Al-Quran, rasa nak cari kelas-kelas Quran. Ada yang macam tu. Ada orang yang telah Allah berikan kesusahan, muflis sebagai contoh hidupnya, baru mudah dia nak mencari Islam. Masa dia kaya, masa dia ada kesenangan, dia susah nak terima benda ni. Yang ni yashaqqaqu fa yakhruju minhul ma' ni. Hati yang kedua, bila datang musibah, hatinya bergoncang, pecah, boleh masuk air. Abu Bakar datang air, hanyut sekali, senang. Yang kedua Umar, kena datang satu peristiwa yang telah menyebabkan hatinya berkocak, bergegar, maka boleh ada pecah batu tu, boleh lalu air di antaranya. Hati kedua. Tapi hati ketiga ni tak sebut langsung pasal air. Kenapa nak? Cerita pasal ada hati depan atas jatuh sujud pada Allah Azza wa Jalla. Baik, walaupun nampak tak ada cerita pasal air, lalu anda kata hati yang ketiga ni hati yang paling baik. No. Sebab hati yang ketiga, Allah bagi tahu ada ramai manusia tersangkut paut dengan hati nombor 3 ini. Iaitulah mulut kata amanna billah, amanna billah, ana muslim, ana muslim, ana muslim. Tapi kalau iman tak ada, tak jadi. Sebab itu saya kata tadi kan, sinonim air. Air itu adalah sinonim kepada mana? Iman. Kalau kita kata kita Islam tapi tanpa iman, tak jadi. Kalau kita kata kita Islam, kita kata tersujud pada Allah tanpa iman, tak jadi. Sebab salah satu cara untuk kita nak buktikan kita Muslim, kita kena beriman kepada Allah. Rukun Islam kita kena tepati semuanya. Rukun iman kita kena bina pasak dia begitu kukuh sekali, yang 6 itu. Dia tak boleh sekadar kita kata aku beriman, aku Islam. Sebab yang ketiga ini boleh dikategorikan sebagai orang yang bila dilihat di luar nampak macam warak, nampak takut pada Allah. Lihat pada luaran, aku Muslim pada pemakaian aku, aku Muslim pada luaran aku. Tengok dahi hitam kan, Abuja. Contoh kan. Pakai serban berlapis-lapis sebagai contoh kan? Tidak pada Abel lah, Abel ni exceptional. Nak katanya sempurna fizikalnya, nampak seperti khasyatillah, takutkan Allah, tapi bila iman tak ada, dia tak jadi. Mungkin pada luaran, pada penglihatan manusia dia cemerlang dia punya Islam itu, dia cemerlang Islam itu. Tapi yang kita nak jadi lebih baik, Islam pada luaran dan juga Islam pada dalaman. Dan Islam pada dalaman mesti dibangunkan dengan iman. Kok mana pun mesti dibangunkan dengan iman. Ramai orang yang tumpas bila depan orang dia boleh buat baik, tapi bila di belakang orang dia bersendirian, dia akan jadi dirinya yang sebenar. Sebab itu para ulama mengatakan, kalau kamu nak kenal diri kamu yang sebenar, saksikan, perhatikan diri kamu saat kamu bersendirian. Kalau kamu bersendirian seperti mana macam kamu di luar, itulah diri kamu. Tapi kalau kamu di luar, sendirian kamu begitu, yang kat luar itu tempelan semata-mata. Sebab itu Allah minta kita bersegera untuk mengejar khair berbanding hisan. Bukan kita sekadar nak menjadikan diri kita ni hisan. Saya dah cerita kat sini kan, beza di antara khair dengan hisan. Yang baru datang confirm kata tak pernah cerita. Dalam Quran, bila Allah sebut dalam surah Ar-Rahman, bila menceritakan bab bidadari dalam syurga, Allah kata fihinna khairatin hisan. Allah bagi tahu bidadari dalam syurga ini, mungkin pada pandangan kita yang duk mendengar cerita bidadari, oh bidadari ni cantik, bidadari ni putih, itu yang kita tahu. Tapi itu adalah konsep hisan, hasanah. Khair itu baik, hasanah itu juga maksudnya baik. Tapi kenapa dalam Quran Allah mendahulukan khair berbanding hisan?
Kalau kita belajar bahasa Arab, ada elemen dinamakan sebagai taqdim wa ta'khir. Ada elemen yang didahulukan dan diakhirkan. Maka benda yang didahulukan merujuk kepada benda-benda yang dimuliakan, alamatut tashrif, benda yang dimuliakan. Maknanya kalau khair didahulukan berbanding hisan, bermakna khair lebih baik daripada hisan. So saya mudahkan kefahaman anda apa itu khair, apa itu hisan. Khair bermakna inner beauty, kecantikan dalaman. Boleh faham dah bahasa Jawa inner beauty. Kalau hisan merujuk kepada outer beauty, betul ke? Outer beauty, kecantikan luaran. So kecantikan luaran ni, setuju tak tuan-tuan sekalian, adik sekalian? Saya katakan ramai orang sanggup berhabis berjuta ringgit, ribuan ringgit, ratusan ringgit untuk hisan, supaya bila dilihat di luar ni nampak sempurna, nampak cantik. Tapi berapa ramai daripada kalangan manusia untuk mengejar khair, kecantikan dalaman, dia menggunakan sepenuh tenaga dia, sanggup abaikan bab duit kerana untuk memberikan kecantikan dalaman itu. So hati yang ketiga memberikan kita tamparan hebat. Ada orang yang mengaku Muslim, dilihat Muslim pada luaran, tapi dia tidak akan menjadi orang yang baik kalau dalam dia ada masalah, dalam dia sakit. Umat akhir zaman, mereka beragama dengan agama Islam dengan akal yang sakit. So na'udzubillah, kita menjadi orang yang katanya Muslim, kita mencanangkan diri kita ni Islam, mengaku kita Muslim, tapi kita ni orang yang mencacatkan diri kita sendiri dengan iman kita lumpuh. So na'udzubillah. Jelas dah? Ni revision saja 20 minit dah. Jom kita masuk ayat yang baru pada hari ini. Kita nak bincang insya-Allah lebih kurang dalam 4 ke 5 ayat pada hari ini, iaitulah ayat ke-75 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afatatma'una ay yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Okey, baik. Saya percaya bila saya nampak ada seorang yang saya kenal dekat sini, ramai juga daripada IPG, betul? Daripada IPG kampus Bangi. Ke tak ramai? Ke UKM lah ke? Ni. UKM. Okey, tak kisahlah korang kat mana pun, yang penting anda manusia. Alhamdulillah. Kalau kita sebagai cikgu yang saya kenal, kalau ada yang daripada IPG ataupun ada yang cikgu betul kat sini, kalau cikgu nak menanda kertas anak murid, kalau contoh exam karangan bahasa Melayu, bahasa Inggeris, biasa kalau cikgu ni bila tadi nak tanda kertas, dia akan letak dalam kepala dia, especially karangan lah, saya katakan karangan, kepala seorang penanda kertas, dia akan cuba nak cari banyak salah ke banyak betul. Kalau anda sebagai penanda kertas sebuah karangan, kalau anda nak tik tu, anda akan pakai topi cari salah ke topi cari betul? Letakkan diri anda pada tempat penanda kertas. Kalau kita yang konsep yang baiknya, cari yang betul lah Ustaz, kan? Tapi kalau kita jadi penanda kertas karangan, kita akan pakai topi cari salah ke cari betul? Cari salah kan? Kita akan start cari grammar mistake, kita akan cari kesilapan tata bahasa, kita akan cari kesilapan apa lagi? Kesilapan ejaan sebagai contoh. So kita kebelakangkan isi-isi dulu, cari silap dulu, dan mungkin kita akan baca balik untuk cari apakah yang betul. Tapi ramai daripada kita untuk first touch kepada pendandaan kertas tersebut, kita akan cari, jarang daripada kita akan memilih untuk cari betul dulu, baru cari salah. Tapi ramai kita, saya rasa lah, ini yang saya sendiri alami, ramai kita akan cari salah dulu and then baru cari yang betul. Betul tak? Sama juga dengan manusia. Bila manusia lain, contoh kalau kita tengok ada manusia lain buat salah depan kita, sekali je salah, hilang dah kebaikan-kebaikan dia. Betul? Sampailah bila kita kenal dia lebih lama, by years ataupun by day, by month, barulah selepas itu kita katakan, oh baik semula orang ni. Tapi bila salah sekali, kita akan terus hukum dia. Tambah-tambah kalau kita ni penada kertas bahasa Inggeris atau bahasa Melayu, banyak pula salah grammar mistake. So walaupun masa tu tak tengok lagi isi dia, kita akan mula katakan grade budak ni B dah. Betul tak? Sebab banyak sangat pen merah masa tu. Padahal idea budak ni, idea si penulis kertas ini, dia punya point dia padu, bagus. Tapi sebab kita telah dipengaruhi dengan red marks, dia akan kacau kita punya pemikiran tu, kan? Jadi gambarannya, adik-adik sekalian, kenapa saya ceritakan analogi ini, tuan-tuan sekalian? Sebab cerita ini, tadi cerita Bani Israel, sekarang ni cerita orang Yahudi pula.
Kenapa orang Yahudi? Surah Al-Baqarah surah Makkiyah ke Madaniyah? Makkiyah ke Madaniyah? Oh, nampak ada dua pendapat di sini. Surah Makkiyah ke surah Madaniyah? Surah Al-Baqarah. Tahu kan dalam Quran ada Makkiyah, ada Madaniyah kan? Ada Makki dan Madani. Surah Al-Baqarah Makki ke Madani? Madaniyah. So, kenapa logik Yahudi muncul dekat sini? Sebab di surah Madinah. Okay, surah Madinah. Tapi kalau dia Makkiyah, siapa dia punya audiens? Quraisy. Kalau Makkiyah, automatik dia punya audiens dia Quraisy. Okay? Tapi sekarang ini Madani. Dia punya audiens adalah Yahudi. Lalu, sekarang ini lepas kita cerita pasal Bani Israel, Allah ceritakan now punya cerita. Present punya cerita. Sebelum ni Nabi recap benda-benda yang pas kepada orang Yahudi. Audiens Nabi, masa Nabi cerita pasal Bani Israel ini siapa? Yahudi. Lalu sekarang sebelum ni Nabi cerita bab pas, benda yang telah berlaku. Lalu sekarang ini Allah tukar cerita present. Nabi dengan orang Yahudi. Apa yang berlaku? Nanti anda akan faham kenapa saya cerita bab analogi tadi. Terjemahannya adalah, sudah kamu wahai Muhammad dan pengikutmu mengetahui tentang kerasnya hati orang-orang Yahudi itu dengan analogi dekat atas tadi, maka bolehkah kamu menaruh harapan bahawa mereka akan beriman kepada seruan Islam yang kamu sampaikan itu? Padahal sesungguhnya telah ada satu puak dari mereka yang mendengar kalam Allah, Taurat. Kemudian mereka mengubah dan memutarkan maksudnya sesudah mereka memahaminya. Sedang mereka mengetahui bahawa perbuatan itu salah. Okey, baik. Kalau kita sekarang ini tukar pula situasi. Kalau kita si pembuat karangan, kitalah penulis karangan tersebut. Kalau kita tulis karangan itu dalam keadaan tak sedar kesilapan, maka is okey kan? Tapi kalau kita telah diberikan pelajaran, jangan buat grammar mistake ni, jangan buat kesilapan tata bahasa ni. Ilmu is there. Kita dah faham, kita dah tahu. Anda rasa kalau still salah, boleh diterima pakai tak? Boleh diterima tak? Berbanding dengan anda buat kesilapan yang tak sengaja, yang memang anda tak tahu, berbanding dengan anda buat kesilapan benda yang anda dah tahu. Sebab itu penanda kertas berhak berikan marks, berhak berikan markah, sebab apa yang kamu jawab kat kertas, sebab aku dah ajar kamu. So kalau kata, oh kalau kamu tak tahu, kita boleh maafkan je lah 100% lah markah untuk anak murid yang memang tak tahu langsung karangan. Tapi kalau kamu dah tahu konsep tata bahasa, konsep grammar, so kalau salah tak boleh diterima. That's why berhak untuk potong markah. Setuju? Kan? Kalau tak tahu, mungkin kita kata, boleh kita maafkan lagi lah, kita didik dulu. Tapi tak berlaku lah kot dalam dunia sekolah kan. Kau tahu ke tak tahu ke, still tolak markah. Betul? Still tolak markah. Tapi gambarannya kalau kita tulis tersilap sebab tak tahu, boleh dimaafkan berbanding dengan kalau kita tulis sebab dah tahu dan still silap, is unacceptable. Betul? Unacceptable. Unacceptable. Tidak boleh diterima. Lalu, apakah yang telah dilakukan oleh mereka? Mereka pernah dengar Taurat. Mereka dah tahu pasal Taurat. Mereka dah tahu semua benda ini. Tapi apa yang mereka buat? Mereka tukar. Mereka buat silap selepas mereka faham. Mereka buat silap selepas mereka tahu benda tu. Yang itu yang Allah murka. Sebab start ayat 75, Allah bagi tahu depa-depa semua ni, wahai Muhammad, orang Yahudi ini, mereka dah tak ada harapan dah. Sebab yang mengacau mereka, yang menyebabkan mereka jadi macam ni, bukan sebab intelektual dia orang. Mereka terpelajar, mereka boleh baca. Mereka tahu banyak benda, mereka baca banyak buku. Lalu sekarang ni mereka tidak beriman kepada wahai Muhammad, bukan sebab intelektual mereka. Tapi apa yang bermasalah? Hati. Sebab itu dalam Quran, bila Allah sebut tadabbur, perkataan tadabbur, ada 2 kali Allah sebut dalam Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. 1. Afala yatadabbaruna al-Quran, surah An-Nisa, bantu saya. Kalau fi ikhtilafan katsira tu, Allahu akbar. Fi ikhtilafan katsiran. Gambaran macam inilah. Poin pertama, ayat yang saya baca pertama tadi, tidakkah kamu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau kamu tak bimbang ke hati kamu terkunci? 1. Kali pertama Allah sebut perkataan tadabbur al-Quran. Kali kedua bila Allah sebut perkataan tadabbur, Allah kata, tidakkah kamu mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selepas kamu mentadabbur ayat tersebut, kamu akan dapati tidak ada ikhtilafan kasiran.
Tidak akan ada percanggahan demi percanggahan dalam poin-poin dalam Quran. Ayat-ayat dalam Quran tidak ada percanggahan. Untuk tengok khilaf, untuk tengok ikhtilaf, perbandingan, percanggahan, ini memerlukan keupayaan sini ke sini. Untuk tengok, anda fahamkan soalan saya kan? Untuk melihat dan mencari kekhilafan ataupun perbandingan ataupun khilaf atau khilaf, percanggahan, dia memerlukan fakulti ni ke fakulti ni? Oh, fakulti boleh ya? Fakulti sini ke fakulti sini? Bukan sini ni. Kalau anda buat thesis kan, nak buat thesis comparison, kuantitatif punya research, anda nak buat perbandingan, anda perlukan keupayaan di sini, bukan di sini. Dan kali kedua Allah sebut yang tadi tu, afala tadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, bila sebut hati, di fakulti sini ke sini? Sini. So Quran, bila Allah gesa kita untuk tadabbur, dia bantu kita di sini dan di sini. Dia bantu kita di sini dan di sini. Lalu sekarang ini Allah bagi tahu dengan kefahaman, dia dah bantu dia dekat sini dah. Dengan dia baca Taurat, dia baca kitab-kitab, dia dah penuh dekat sini. Intelektualnya telah dibantu. Tapi yang slacknya, dia tidak bantu fakultinya di sini, fakulti hati, fakulti spiritual. Maka telah menyebabkan akhirnya bijak macam mana pun, banyak ilmu macam mana pun, banyak kitab macam mana pun dia baca pasal Islam, pasal Quran, pasal Allah, pasal iman, tak memberi kesan apa-apa. Sebab this is the only one reason. Ini je satu-satunya yang akan mewujudkan hubungan akal dengan hati. Ingat lagi tak kita berbincang ta'kilun? Penutup cerita ni nanti tak lama ni kita akan jumpa ta'kilun lepas ini. Ta'kilun kita dah bincang kan? Perkataan akal. Kan? Akal bukan bermakna dengan uslub ataupun cara kita gunakan perkataan akal pada hari ini. Akal juga boleh bertukar menjadi iqal, yang bermakna to tie something, untuk mengikat sesuatu. Nak ikat apa? Nak ikat dua fakulti ni sekali. Ada orang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah dekat dengan Allah, bermakna tidak berakal lagi tu. Itu bahasa kasarnya. Hari ini kita katakan aku telah berakal, aku telah Islam, aku berakal. Tapi menjadi berakal bermakna you can connect these two faculties. Anda boleh hubung kaitkan dengan dua fakulti ini, akal anda dan hati anda. Itu bermakna akal. Dia bukan semudah-mudahnya kita katakan I know something dan I berakal, I can differentiate between bad and goods dan kita berakal. No, not simple as that. Bukan semudah itu. Dia tertakluk kepada adakah kita boleh connect antara hati dengan akal itu. Itulah menjadi orang yang ta'kilun. Sebab sekali lagi kan dalam surah Yusuf kan, bila Allah kata inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'kilun, mereka intelek pada bahasa Arab, mereka intelek, mereka mempunyai kefahaman bahasa yang tinggi, tapi kefahaman bahasa mereka tidak menyebabkan mereka beriman kepada Allah. That's why bila Allah tutup ta'kilun dekat hujung tu, ta'kilun bukan bermakna kita boleh beza antara baik dan buruk je. Ta'kilun bermakna you can connect between these two faculties. Jelas? Okay? To tie something. Ikal mayang tu kan? Ikal mayang. To tie something. Okay? Ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Wa idza lakul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun. Ini perkataan ta'qilun dah muncul. Dan apabila mereka orang-orang Yahudi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan orang-orang yang beriman, mereka berkata, kami telah beriman. Dan apabila mereka berjumpa sesama sendiri, mereka berkata, patutkah kamu ceritakan kepada mereka, yakni orang-orang Islam, dengan apa yang telah diterangkan oleh Allah kepada kamu dalam kitab Taurat mengenai kebenaran Nabi Muhammad, untuk menjadikannya hujah bukti yang dapat mengalahkan kamu di sisi Tuhan kamu. Tidakkah kamu berakal? Anda faham tak terjemahan ni? Ke tak faham? Saya bantu anda faham. Begini, bila mereka berjumpa dengan orang yang beriman, mereka katakan, we are part of you. Aku salah seorang daripada kau. Kalau kita ingat, masa kita mula-mula start surah Baqarah ni dulu, saya ada banyak cerita pasal benda ni. Ini penyakit siapa ni? Kan lepas tu kan, lepas dia dah tak bersama dengan orang beriman, dia kata, kenapa kau pergi cerita benda tu? Sebab masa berjumpa dengan orang beriman, dia boleh bercerita benda-benda yang telah diterangkan dalam Taurat, seolah-olah macam dia tahu semuanya.
Tapi bila dia kembali kepada kaum dia, bukan kaum dia lah, yang sekepala dengan dia, lalu dikatakan, awak hanggi cerita benda ni kat mereka semua ni. Sebab kalau hanggi cerita benda-benda yang kau pernah tahu daripada Taurat, maka sekarang ini dia boleh jadikan benda tu sebagai hujah untuk menjadikan hujah kepada Tuhan nanti dekat akhirat nanti. Which mean dia percaya kepada semua benda, tuan-tuan sekalian, adik-adik sekalian. Dia tahu tentang hari kebangkitan, dia tahu tentang kebenaran Nabi Muhammad, tapi mereka still tak nak beriman kepada Nabi Muhammad. So jelas tak sekarang ni apa punca masalah mereka ni? Mereka dah tahu kebenaran, tapi mereka tak nak sujud sembah kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. That's the only problem. Dan kata Ibnu Abbas dalam ayat ini lagi kritikal dan lagi ekstrim. Kata Ibnu Abbas, yang diceritakan itu adalah, contohnya macam ni. Kan ada cerita sebelum ni pasal monyet, Ashabus Sabt. Cerita pasal ahli-ahli Sabtu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menangkap ikan pada hari Sabtu. Lalu mereka ingkar pada Allah, Allah menukar mereka yang ingkar pada Allah ini untuk menjadi kera, kiradatan khasi'in. Lalu dengan benda itu, kata Ibnu Abbas, apa yang telah diceritakan oleh orang-orang yang Yahudi ni kepada orang-orang Islam, dia kata cerita pasal benda tu yang dikongsikan kepada mereka ialah cerita pasal ada kaum yang telah ditukar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi kera. Lalu bila dia kembali kepada kawan-kawan dia yang sekepala ni, yang tu kawan dia marah. Awak hang cerita benda ni, tak ke nanti kalau kita dikembalikan kepada Allah, dia boleh jadikan asbab cerita ni untuk tukar kita sama macam kera nanti. That's why itu kata Ibnu Abbas. Jadi kalau kata majoriti mufassir, yang diceritakan itu kepada orang Islam adalah keseluruhan pasal Quran lah, yang difaham pasal Taurat. Tapi sekarang ini, cara untuk kita pandang ayat 76 ni, tuan-tuan sekalian, adalah kita pandang ayat ini sebagai ayat yang nak mengatakan mereka tahu kebenaran itu. Mereka tahu kebenaran. Okay, now, yang kedua, lepas anda tahu cerita ni, bila dia sampai pada orang Islam, dia mengaku dia beriman, dia mengaku dia okey, mengaku dia Islam, tapi lepas dia keluar daripada kelompok orang beriman, dia kata dia mula backfire kepada orang yang beriman. Ini sikap siapa ni? Ini apa benda ni? Sikap apa ni? Sikap apa ni? Sifat apa ni? Sikap pula. Sifat apa ni? Sifat wa minan nas may yaqulu wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin. Ini sikap siapa ni? Orang apa ni? Orang-orang munafik. Sudah tahu kebenaran, tapi bila berjumpa dengan orang Islam, oh aku ni salah seorang daripada kau ni. Tapi bila keluar daripada kelompok Muslim, dia jari diri dia yang sebenar. Dia mula merancang perancangan jahat kepada pihak belah sana. Dia mula cerita benda-benda buruk pada pihak belah sana. Ini sikap orang munafik. Bukan munafik dua Abu Jah tu. Ini sikap orang munafik. Yang bila mana bersama dengan orang Islam, dia kata aku ni telah beriman kepada Allah. Bahkan kalau kita telah bincang sebelum ni, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah ketua para munafik pada zaman Nabi. Kalau nak kata pemakaian, dia paling cemerlang bab pemakaian untuk jadi Muslim. Kalau nak kata bab bercakap untuk mengingatkan orang kepada untuk mendengar kata-kata Nabi, dia paling cemerlang. Nak tahu tak macam mana Abdullah bin Ubay buat kerja masa time ada majlis Nabi? Majlis Nabi, contoh berkumpul sahabat-sahabat untuk mendengar majlis Nabi, tazkirah Nabi, peringatan daripada Nabi. Tugas Abdullah bin Ubay, dia akan buat macam ni. Semua duduk diam Nabi dah sampai, Nabi dah sampai. Berikan perhatian, Nabi dah sampai, Nabi dah sampai. Ini tugas Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau kita orang macam ni, oh bagus orang macam ni. Ada ustaz dah mari kat depan, Ustaz. Ini tugas Abdullah bin Ubay. Kalau kita kata, oh bagus orang ni, sangat menjaga adab dengan Tok Guru, bagus orang ni, rasa macam dia lah paling bagus sekali sebab nak belajar untuk ilmu dengan fokus. Abdullah bin Ubay adik, tuan-tuan sekalian, dia duduk depan sekali tau. Siapa duduk depan sekali ni? Sebab tu bila dia berdiri, berikan perhatian, Nabi dah sampai. Sebab dia duduk depan. Berikan perhatian kepada Nabi. Nabi nak bercakap. Kalau ada orang bising, dia ada perambat dulu ni. Tahu perambat? Kalau ada orang bising tak majlis Nabi, dia akan pergi perambat. Tapi kepala yang meninggalkan solat Jumaat, dia juga.
Nampak tak masa ni kan? Kalau tiba-tiba tak ajak pergi perang, dia kata, tak apalah aku tengah sakit perut. Inilah Abdullah bin Ubay. Akan memberikan bermacam-macam alasan. Ya, inilah kategori yang Allah sebut, wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Dia berkata kepada Allah, dia berkata pada orang lain, amanna billah, aku beriman kepada Allah. Wa bil yaumil akhir, aku beriman kepada hari akhirat. Tapi Allah menyangkal dia punya kata-kata itu dengan wa ma hum bimu'minin. Kalau ada adik sekalian yang ambil dalam bahasa Arab, ada tuan sekalian ambil dalam bahasa Arab, saya dah cerita juga apa signifikan anda jumpa perkataan tidak dalam Quran yang kadang-kadang Allah guna la, kadang-kadang Allah guna ma. Kan? Biasa kalau kita tanya dah makan belum? La. Kan? Tidak. Jarang kita kata ma, yang maksudnya juga tidak. Betul? Kan? Ma maksudnya tidak, la juga maksudnya tidak. Tapi apa beza bila Allah guna la dalam Quran dan Allah guna ma dalam Quran? Apa beza dia? Huruf, bukan huruf. Apa beza dia? Bila Allah guna ma, bila Allah guna la. La ini Allah akan guna dalam Quran, yang maknanya tidak. Allah akan guna waktu nak mendatangkan fakta. La, fakta. Contoh, kul ya ayyuhal kafirun ma a'budu ma ta'budun kan la a'budu ma ta'budun. Surah Al-Kafirun, sambung. La ke ma? La a'budu ma ta'budun. Sebab itu faktanya, aku takkan menyembah Tuhan kamu, wahai orang-orang kafir. Wala antum abiduna ma'abud, wala ana abidun ma'abattum. Itu adalah factual statement. Statement fakta. Factual statement. Tapi statement-statement yang Allah nak menukar cara fikir, statement-statement yang Allah nak tukar cara paradigma pemikiran, menyangkal pemikiran, menyangkal kepercayaan, tidak, itu Allah akan guna ma. Contoh, saat mereka meyakini yang aku ni beriman kepada Allah, dan saat orang yang mendengar kata-kata mereka yang meyakini mereka beriman kepada Allah, Allah menyangkal mereka punya keyakinan itu, Allah menyangkal kepercayaan mereka itu dengan wa ma hum bimu'minin. Jelas So, la fakta, ma menukar kepercayaan, menolak kepercayaan. Macam manalah istilah saya dulu? Ialah menyangkal kepercayaan. So, bersifat sangkalan. Wama itu bersifat sangkalan, pembetulan perspektif. Gitu. Pembetulan perspektif. Saat mereka mempunyai keyakinan, aku beriman pada Allah, orang dengar, oh bagusnya orang ni beriman pada Allah. Bila Allah menyangkal perspektif mereka, wama hum bimu'minin, memang mereka tidak beriman pada Allah. Dan tuan-tuan sekalian, perasan tak sekali lagi Allah Azza wa Jal very consistent menceritakan kaum paling banyak aku ceritakan dalam surah Al-Baqarah adalah orang-orang munafik. Orang yang beriman pada Allah, Allah cerita 5 ayat je dekat awal tu. Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin sampai muflihun dekat bawah tu. Habis ayat tu, start cerita pasal siapa? Munafik dah ke? Innal ladzina kafaru dulu. Lepas cerita orang beriman, Allah tak jam kepada orang munafik dulu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Lepas tu satu ayat. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawah wa lahum 'azabun alim. 2 ayat cerita pasal orang kafir. Orang kafir. 2 ayat je. Kenapa 2 ayat? Sebab keputusan dah ada. Bila Allah kata innal ladzina kafaru, cerita pasal orang kafir, keputusan dia adalah khatamallahu ala qulubihim. Nak deal dengan depa semua ni dah tak ada harapan dah. Sebab hati mereka telah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka telah ditutup rapi. Jelas? And then after that Allah sambung cerita pasal orang munafik. Start daripada wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Start daripada ayat tu 13 ayat Allah cerita pasal orang munafik. 13 ayat. Dan saya sentiasa ingatkan orang yang pernah hadir ke kelas surah Al-Baqarah saya sebelum ini, Allah dalam 13 ayat cerita pasal orang munafik, Allah peringatkan kita semua, lepas kita kenal simptom-simptom penyakit munafik ini, Allah kata penyakit munafik ni la yash'urun. La yash'urun. Apa maksud la yash'urun? Saya pandang pada orang yang datang semua ni, tapi dia tak bersuara.
La yash'urun bermakna apa? Tak rasa. Kalau orang Kelantan raya tak serga. Penyakit munafik Allah kata la yash'urun, kamu tak akan rasa penyakit ni. Takkan rasa. Lalu bila la tadi mana la? Fakta ke fakta. Lalu bila Allah kata faktanya adalah penyakit munafik ni memang tak rasa. Lalu apakah peranan 13 ayat? Peranan 13 ayat mewajahkan kita apa penyakit munafik ni. Apa simptom dia? Apa sakit-sakit yang ada pada orang munafik ini? So mudah-mudahan dengan 13 ayat ini kita jadikan sebagai pedoman. Mudah-mudahan aku tak nak dekat satu pun penyakit munafik yang ada dalam 13 ayat tu. Satu pun tak nak. So at least kalau kita tak tahu rasa ke tidak penyakit itu, kita cuba usaha, ada satu usaha kita boleh buat untuk apa? Untuk bebaskan kita daripada simptom-simptom itu. Can we go for that? Boleh? Semua? Okay, baik. Satu lagi, tuan-tuan sekalian, saya tertarik dengan satu ayat yang kita akan jumpa akan datang sebelum kita masuk ayat ni nanti, ayat ke-77. Saya nak tanya tuan-tuan sekalian, kita dengan Allah, kita kena akui, kita kena cinta pada Allah. Tapi saya nak tanya, sebelum saya bacakan ayat tu, boleh tak kita meletakkan cinta kepada makhluk lain, contoh kepada laptop, telefon, isteri, anak-anak. Cinta kepada makhluk lain ini, cinta kepada mereka sama level dengan Allah. Saya tanya ni, boleh tak kita letakkan cinta pada makhluk lain sama taraf dengan cinta pada Allah? Ni bukan lagi lebih ni, sama taraf. Boleh tak? Kenapa tak boleh? Are you sure tak boleh? Boleh ke tak boleh? Ni sama taraf ni, sama taraf ni. Dia bukan cinta pada makhluk lebih tinggi. Sekarang ni sama taraf. Ikut. Boleh tak? Tak boleh. Kita nak kena buat kesepakatan hari ni, supaya kita keluar daripada dewan ni deklarasi kelas Ustaz Syahmi. Tanda tangan. Cinta pada makhluk dan cinta pada Allah tak boleh sama level. Boleh ke tak boleh sebenarnya? So kalau berlaku benda ni, kalau contoh ada manusia yang letakkan sama level, so kesan dia mana? Kafir. Kesan dia apa? Korang macam takut ya? Tak, saya nak bawa anda kepada yang at least okay, yang which mean pada pandangan kita, sama taraf, why not, okay lagi. Saya tak nak cerita pasal cinta pada makhluk lebih-lebih. Sekarang ni equal, sama taraf. Soalan terakhir saya tanya, boleh tak boleh? Okey, sepatutnya macam mana? Yang sepatutnya macam mana? Cinta pada Allah mesti lebih tinggi. So itu kata kita semua, betul? Kita sepakat, betul? Kan? Okey, baik, saya bacakan ayat dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillah andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adzab anna al-quwwata lillahi jami'a wa anna Allaha syadidul azab. Okey, baik. Now mungkin akan membantu kita untuk balik dengan muhasabah pada malam ini, insya-Allah. Apa ayatnya? Allah bagi tahu, wa minan nas, ada daripada kalangan manusia, may yattakhidhu min dunillah, mereka mengambil selain daripada Allah, andadan yuhibbunahum ka hubbillah, dan mereka mengambil selain daripada Allah ini dan letakkan benda itu sama taraf dengan ka hubbillah, sama taraf dengan cinta pada Allah. Soalan saya tadi ya. Okey. So Allah kata ada manusia yang ambil makhluk lain, dia ambil makhluk tu, dia cinta makhluk tu, dia letak cinta pada makhluk tu sama taraf dengan cinta Allah. Tapi Allah sambung ayat seterusnya. Walladzina amanu. Tadi wa minan nas, cerita seramai manusia. Tapi Allah kata orang beriman ni macam mana? Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Apa maksud dia? Orang-orang yang beriman asyaddu hubban lillah, maksudnya cinta pada Allah asyaddu, lebih kuat, lebih dalam, lebih teguh daripada cinta kepada makhluk tu. Lalu Allah telah bagi tahu ketulisan dekat hujung sekali, wa anna Allaha syadidul azab. Syadidul azab ni untuk siapa?
Allah kata orang-orang yang meletakkan cinta kepada makhluk sama taraf dengan cinta pada Allah, Allah kata dia punya kesan syadidul azab. Azab yang keras. Azab yang keras. Yang menzalimi diri sendiri, yang meletakkan cinta pada makhluk sama taraf dengan cinta pada Allah, syadidul azab. Kalau sama taraf pun kesan dia syadidul azab, ini kan pula kalau manusia letakkan cinta pada makhluk lebih daripada cinta pada Allah. Just think about that. Letak setaraf pun tak boleh. Allah kata letak setaraf kesan syadidul azab. Ini kan pula letak kesan cinta pada Allah lebih tinggi, cinta pada makhluk lebih tinggi daripada cinta pada Allah. Apa kesan dia? Bukankah lebih teruk? Bukankah lebih teruk? So just think about it. Fikir balik pasal benda tu. Sebelum nak buat dosa, nak try buat dosa, fikir benda ni. Sebelum nak rasa jatuh cinta dengan makhluk, dengan benda-benda selain daripada Allah, fikir balik benda ni. Fikir balik benda ni. Hari ni tuan-tuan sekalian, kalau kita punya phone jatuh berderai-derai, air mata turun daripada mata. Letak kat apa ni? Yang kita tepik kata apa ni? Screen protector je pun menangis tu bagian arak. Letak screen protector. Rasa phone hari ni macam nyawa dah pada hari ni. Tapi bila hati letak, dia menangis tak pada Allah? Bila hati kotor, hitam, menangis tak pada Allah? Hari ni kereta kotor, sanggup drive thru RM5, RM7 pergi basuh kereta. Tapi kalau hati kotor hari ni pergi tak masuk washing machine. Bukan kita masuk washing machine lah. Kita washing machine kan kita punya hati supaya bersih kembali. Mana keadilan kita pada Allah? Kalau kita kata kita sepakat pada hari ini dalam kelas pada hari ini, we must put cinta pada Allah lebih daripada cinta makhluk lain, maka kita kena ada sama-sama kekuatan untuk membenarkan apa yang kita kata. Sebab saya tanya anda tadi, anda pun kata tak boleh letak cinta pada Allah dan cinta makhluk ni setaraf. Lalu kalau kita bersepakat tentang benda ini, so we should kena ada satu ketumbukan, bukan kena gerak seorang-seorang. Dalam Quran banyak Allah kata kena gerak sekali ramai-ramai. Dia tak boleh gerak seorang-seorang. Untuk memberikan kekuatan iman, dia tak boleh nak gerak seorang-seorang. Dia mesti kena ada kekuatan ramai-ramai. Kenapa saya cerita benda ni dengan ayat ni? Sebab kita cerita pasal orang munafik. Dan ciri-ciri tadi adalah ciri-ciri orang munafik yang meletakkan cinta pada Allah sama taraf dengan cinta pada manusia. Orang-orang kafir ni tak perlu kata apalah, sebab dia letakkan cinta pada makhluk memang lebih tinggi daripada cinta pada Allah. Tapi orang yang letakkan setaraf ini adalah orang yang munafik. Orang yang munafik. So mudah-mudahan kita tidak terkena penyakit-penyakit ini, insya-Allah. Boleh? Amin ya rabbal alamin. Awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Mereka berani berkata demikian, dan tidakkah mereka ketahui bahawasanya Allah mengetahui apa yang mereka rahsiakan dan apa yang mereka lahirkan. Bermakna mereka lari daripada orang beriman, dan mereka berbincang sama mereka yang tidak beriman kepada Allah pasal kenapa kau pergi cerita, kenapa kau tak takut ke lepas ni mereka akan jadikan dia sebagai hujar ke akhirat nanti. Lalu Allah kata, sama ada kamu berlari ke belakang menyembunyikan ataupun kamu cerita terang-terang kepada mereka, still the same. Kamu ceritalah ke dalam lubang tanah sekalipun pasal benda ni, kamu gilah cari tempat tersembunyi yang paling dalam sekali dekat ceruk hutan sana untuk menyembunyikan kamu punya keimanan itu, untuk menyembunyikan kamu punya kekufuran itu, it's still the same in the eyes of Allah Azza wa Jalla. Tempat tersembunyi ke, tempat lapang ke, tempat yang jahar ke, sama saja di sisi Allah Subhanahu wa taala. That's why kita baca hari ini surah Al-Kahfi. Bila mana kita baca surah Al-Kahfi, kan Allah kata wa wadi al-kitab fataral mujrimin. Kan orang-orang yang buat jenayah dekat muka bumi ni, Allah kata tiba hari kiamat mereka mendapat Alkitab daripada tangan kiri dan ke belakang. So ashabus shimal. So bila dapat buku kitab amalan mereka dengan tangan kiri dan ke belakang, last kali kan mereka kata ya wailatana ma li hadzal kitab. Celaka kitab ni. Celaka kitab ni. Mereka ni kat dunia ni nak menghinakan diri depan orang ramai tak boleh. Kita boleh hinakan diri depan orang ramai. Kita pun ada rasa malu tu. Kita sukar untuk hinakan diri depan orang ramai. Tapi now, sekarang ini, orang yang melakukan jenayah ini, mereka dapat kitab mereka dengan tangan kiri dan ke belakang. Saat mereka buka, mereka katakan, ya wailatana, ma li hadzal kitab, celaka sungguh kitab ni. Now sekarang ini mereka sedang mencelakakan kitab mereka sendiri. Kita mau baca tadi kan surah Al-Kahfi.
Mereka mencelakakan kitab mereka sendiri sekarang ini. Kenapa mereka celakakan? Siapa tahu? Kenapa mereka mencelakakan kitab mereka sendiri, sedangkan kat dunia ni, kalau kita punya tulisan buruk pun, kita takkan mengaku tulisan kita buruk. Betul? Kita tulis ni, cikgu kata tulisan kamu ni buruk lah. Cantik ya cikgu, ni seni. Sukar kita nak mengakui kelemahan kita kalau orang bagi tahu kelemahan kita, betul? That's why ada orang, dia tak boleh kena tegur langsung. Bila orang tegur, dia kata, no, aku okey. Tak ada masalah pun. Kan? Ada je orang macam tu. Lalu sekarang ini, bila Allah bentangkan, nah ambil buku amalan kamu dengan tangan kiri dan ke belakang, mereka sendiri buka kitab tu, now mereka mencelakakan diri mereka sendiri. Kitab mereka sendiri. Kenapa mereka celakakan? Kenapa mereka celakakan kitab mereka sendiri? Ya? Universiti, apa benda? Bukti apa? Bukti dah ada depan mata. Satu memang sebab dia nampak kejahatan dia lah. Okey, apa yang faktor terbesar? Mereka tengok je kitab ni, celaka. Allah sebut sampai habis ayat tu. Saya tak baca habis, tapi saya nak anda teringat sebab mungkin anda pernah terbaca dia punya terjemahan. Kenapa mereka mencelakakan kitab tu? Sebab ada. Sebab dia kata, ya Allah, benda ni pun kau catat. Macam itulah gambaran dia. Sebab sekecil-kecil perkara Allah catat kat dalam buku tu. Aku rasa aku buat benda ni seorang-seorang, tak ada orang nampak. Kenapa sekarang ni bila aku buka kitab ni, ada benda ni? Macam ni lah. Bila mereka sembunyikan, depan orang beriman mereka kata, amanna billah, aku beriman padamu, aku Muslim. Tapi dengan hajat, bila mereka keluar daripada kelompok tersebut, mereka lari ke kelompok yang sekepala dengan mereka, maka sekarang ini mereka ingatkan orang kat belah sana dan Allah tak tahu. Lalu Allah kata, kamu duduk kat sana ke, kamu duduk kat sini ke, mana-mana ceruk dunia ke, I know everything. Sebab itu bila dalam surah Al-Kahfi, Allah kata, mereka mencelakakan kitab mereka sendiri sebab kecil-kecil macam ni pun kau catat, ya Allah. One question, saya pernah tanya dalam kelas ini, adakah detikan hati Allah catat dalam buku amalan? Detikan hati Allah catat tak? Detikan hati, niat Allah catat tak dalam Quran, dalam buku amalan? We should be clear on this. Kita kena clear pasal benda ni. Adakah detikan hati Allah catat dalam buku amalan? Malaikat catat tak dalam buku amalan? Yang baik catat, yang tak baik tak catat. Are you sure? Yang baik je catat, yang tak baik tak kena catat. Kita biasa dimomokkan dengan idea sebegini kan, Ustaz, saya berniat je buat jahat tapi tak buat pun. Kan biasa kan? Tapi kalau anda baca surah At-Tahrim, anda akan insaf. Kalau kita baca surah At-Tahrim, Allah kata, baik ke niat kamu, jahat ke niat kamu, Allah catat belaka. Dalam surah At-Tahrim, Allah bagi tahu cerita pasal Allah mencatat detikan hati seorang suami yang sedang merencanakan perancangan jahat kepada isterinya. Surah At-Tahrim. Lalu Allah kata, detikan hati pun malaikat duk catat, tuan sekalian. So Ustaz, adakah saya dapat dosa? Itu yang menjadi persoalan. Catat memang akan kena catat. Sama ada dosa ataupun pahala, itu kuasa Allah. Tapi yang pastinya semua benda kena catat. Semua benda kena catat. That's why setahun sekali, setahun 10 kali, Nabi suruh kita baca pada 10 malam terakhir Ramadan satu doa, iaitulah Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fa'fu anni. Kita nak minta, ya Allah, bukan sekadar ampunkan dosa aku, tapi tolong buang track record yang tak kena tu, ataupun track record yang rasa macam tak perlu masuk dalam buku amalan aku. Afun. Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fa'fu anni. Tapi benda tu nak baca luar Ramadan pun tak ada masalah. Tapi Nabi dan hadis yang sahih, 10 malam terakhir hidupkan doa ni. Okay? Tapi sekarang ni pun saya seram, mai je imam baca Allahumma innaka afuwun tuhibbul affa fa'fu anna wa an walidina, lagi sambung, wal jami'al muslimina wal muslimat. Silakan. Sebab kita ada banyak detikan hati yang tak baik pernah muncul dalam hati dan tercatat sekarang ini. Lalu tujuan afwan apa benda? Nak padam benda-benda yang tak perlu ni, yang trash tak perlu ni. So,
catat memang akan kena catat, tapi sama ada dosa ataupun pahala, ini kuasa Allah. Sebab malaikat tidak pernah ada kuasa untuk tahkim. Tahu tahkim? Bagi hukuman. Malaikat tak ada kuasa tu. Kuasa tahkim adalah kuasa hak mutlak Allah. Malaikat kerja dia apa? Buat kerja je. Malaikat kerja dia apa? Buat kerja je. Sebab mencatat, meniup sangkakala, cabut nyawa, itu adalah ibadah para malaikat. Itu ibadah para malaikat. Malaikat dapat taklifan itu. Sampai wahyu, tiup sangkakala, cabut nyawa, beri rezeki, itu ibadah para malaikat. So kalau malaikat Israel cabut nyawa, tak kira orang tu Muslim ataupun non-Muslim, mereka beriman ataupun tidak beriman, malaikat Israel cabut nyawa, pahala untuk malaikat Israel. Sebab itu ibadah dia. Sebab Allah bagi task dia macam tu. Kita, Allah bagi task kita macam mana? Beriman pada Allah, beribadah kepada Allah. Kalau tak buat, jadi dosa. Sebab kita against ibadah kita tu. Kita against apa benda yang Allah taklifkan kepada kita. Dah jelas Kembali pada poin tadi, setiap perkara akan dicatat, sama ada pahala ataupun dosa, itu kuasa Allah. So proses tahkim, proses memberikan hukuman, itu kuasa Allah. That's why tuan-tuan sekalian, masa hari akhirat nanti, kalau kita baca ayatul kursi, surah Al-Baqarah, baca ayatul kursi, kita akan tengok Nabi SAW nak bagi yashfa'u. Allah, macam mana ayatul kursi tu? Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa fil ard, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni. Nabi nak bagi syafaat dekat pada mahsyar. Nabi berlumba-lumba nak bagi syafaat dekat semua umat dia. Tapi Allah ayat siap-siap dah. Lepas dah Allah dah bagi tahu siap-siap, illa bi izni. Nabi sungguh-sungguh nak bagi syafaat tu. Tapi kalau aku tak izin, takkan berlaku. Kalau aku tak izin, dia takkan berlaku. Illa bi'izni. Sebab maliki yaumiddin. Once masuk je alam akhirat, once masuk je alam mahsyar, Allah empower untuk semua sekali sekarang. Dekat dunia, kamu ada kuasa pilihan. Kamu nak buat, kamu tak buat, pilihan kamu. Tapi dekat akhirat, maliki yaumiddin, I'm in power of everything. That's why surah Yasin bagi tahu, Allah kata, sekali aku pekiknya sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Kat dunia dulu, apa benda, laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Kamu tidak beriman pun pada aku sekali pun. Haqqal qaul aktsarihim, banyak peringatan yang benar, tapi la yu'minun, kamu tidak beriman pada Allah Azza wa Jalla. Sebab kamu ada kuasa pilihan itu. Nak pilih beriman, nak pilih tidak mau beriman. It's your choice. Kamu ada kekuatan itu untuk buat pilihan. Tapi once masuk alam akhirat, Allah kata, aku tak perlu bagi tahu banyak kaul pun. Aku tak perlu bagi tahu banyak peringatan pun untuk kamu datang pada aku. Sayhatan wahidatan. Sekali je aku pekik, kamu akan datang. Jami'ul ladaina muhdarun. Dekat dunia, banyak kaul, kamu tak datang pun untuk menghampiri aku. Tapi alam akhirat, sayhatan wahidatan, satu pekikan, manusia akan datang secara rela hati, tanpa rasa, aku tak nak pergi, aku tak nak pergi. Power kan Allah? Kat dunia ni, Nabi bagi macam-macam peringatan, tak mahu dengar, tak nak kembali, tak nak sujud pada Allah. Tapi nanti alam akhirat, sama ada kita beriman, mimar qadina, masa kita tengah tidur tu, daripada masa kita daripada alam kubur ni, Allah kata sayhatan wahidatan, sekali pekikan, kembali kita kepada Allah dalam keadaan sukarela. Tak ada malah tidur lagi dalam kubur, tak ada. Kat dunia ni kena kejut, kita ada pilihan nak bangun ataupun tidak. Tapi nanti bila kita dalam kubur nak pergi kepada mahsyar, Allah panggil datang, kita akan datang semua sekali. Sekali je. Kita expect kalau kita nak bagi arahan handle 1000 orang, kita kena bagi banyak kali arahan. Dengar ni, saya nak ulang 3 kali ni arahan saya. Dengan semua makhluk yang Allah ciptakan dekat muka bumi ni, kuasa Allah sekali je. Tak pelik kenapa ada perkataan wahidatan. 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 Dan Allah tak guna wahid. Allah tak guna wahid. Allah tak kata sayhun wahidun. Allah jadikan dalam bentuk muannas, sayhatan wahidatan. Kenapa? Sebab bila Allah guna sayhun wahidun, dia akan menunjukkan macam ada keperkasaan kelelakian di situ. Tapi Allah kata, Allah menggunakan selembut-lembut keperempuanan punya sifat. Bukanlah Allah itu perempuan, tidak.
Mana aku tak perlukan effort yang tinggi macam lelaki berusaha keras, macam keringat para lelaki. A very simple effort, lemah punya effort. Bukan kata perempuan lemah, tidak. Kan ada yang melawan muslimat power apa ni kan, memang lah aku kan. Tapi nak kata selemah itu, Allah kata bukan dengan effortless lah, maksudnya macam tu lah. Effortlessly, sekali aku panggil tu kamu akan datang. Kan cerita awal-awal surah Yasin tu kan Allah ceritakan effort para rasul yang bertungkus lumus untuk mengajakkan untuk orang beriman, sampai 3 orang rasul datang. Okay? Sampai 3 orang rasul datang. Tak mau beriman ke? Tapi Allah last sekali Allah kata effortlessly, I call all of you, you will come to me secara sukarela. Secara sukarela. Jelas So ini gambaran. So kita tak nak kita jadi orang yang menyesal. Sebab Allah bagi tahu, sama ada kita duduk kat mana-mana sekalipun, seorang ke ramai-ramai ke, Allah perhatikan kita setiap masa. Setiap masa. Tidak pernah miss walaupun sesaat. Kamu nak pergi ke kelompok tu, kamu cerita benda tu, Allah still tahu. And then kamu pergi kelompok lain dan kamu cerita pasal kelompok sebentar tadi, still Allah tahu. Still Allah tahu. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Okey, baik. Yang ini adalah, saya kira dia bukan untuk para asatizah je pun sebenarnya ayat ni. Ini adalah untuk kita semua. Kalau kita sedar diri kita sebagai seorang pendakwah, kita jangan jadi macam ni. Sebab Allah menggambarkan orang Yahudi, ada zaman orang Yahudi ni, mereka ini butuh huruf, mereka tidak tahu pasal kitab, bukan sebab mereka ini tak pergi belajar, tapi mereka jadi butuh huruf dan tak pandai kitab sebab agamawan dekat zaman mereka, pendeta-pendeta zaman mereka tidak menyampaikan kebenaran yang betul. Faham tak? So hari ini kita banyak salahkan orang-orang yang macam tak baik sebab mereka tak pergi belajar agama. Ibaratnya pada zaman dulu, teman-teman sekalian, Allah nak bagi tahu mereka-mereka yang Yahudi, yang mereka sesat, mereka ada amaniyah, wishful thinking. Amaniyah ni cita-cita. Amaniyah dalam ayat ni adalah macam wishful thinking, macam angan-angan, lebih kurang angan-angan. Amaniyah. Mereka macam berangan-angan yang mereka akan pergi ke syurga Allah. Mereka ada angan-angan yang mereka ni sedang beriman kepada Allah. Tapi Allah bagi tahu orang Yahudi pada zaman dulu, mereka sesat, mereka ada amaniyah ini, yang mereka rasakan macam mereka angan-angan mereka ni benar, bukan sebab mereka ni tak pergi belajar agama. Bukan sebab mereka tak buka kitab. Tapi sebab pendeta pada zaman itu, mereka tukar kitab. Kan tukar tadi? Mereka tukar kitab tu. Yang asal Taurat, mereka tukar kitab tu. Lalu mereka baca kitab itu, maka mereka sesat. Bukan mereka butuh huruf, mereka tak pandai sebab mereka tak pergi kelas agama. Tapi sebab ada ulama pada ulama ke macam tak kena pula. Macam ada cendekiawan pada zaman itu yang tidak bertanggungjawab telah menyesatkan pemikiran-pemikiran orang di sekelilingnya pada masa itu. Kan? So, rasanya berlaku tak akhir zaman ni? Berlaku akhir zaman? Berlaku lah bagi saya. Akhir zaman ni pun kita sedang didedahkan dengan konteks sebegitu rupa. Ada orang, ada sebuah pihak yang katanya menyampaikan agama, dia merasakan dia yang paling benar. Dia yang paling tepat, paling kuat. Dia yang paling bawa segala-galanya untuk Islam. Lalu dia menyesatkan orang lain. Dia mengatakan puak sana tak betul, puak sini tak betul. Maka hati-hati. Ada pula yang dia kata dia skeptik. Dia nak keterbukaan dalam agama. Ada juga puak-puak macam ni. Lalu ada dia pula pegang, sorry lah tak nak sebut pula dah. Saya tarik balik. Saya tarik balik. Dia ada satu posisi yang dia pegang. Lalu dia menyampaikan agama dengan penuh kekeliruan. Pun kita kena fikirkan balik. Lalu di akhir zaman ini, kok mana pun kita kena berpegang pada cerita ketiga dalam surah Al-Kahfi tu. Akhir zaman, kita kena berpegang kuat kepada cerita ketiga dalam surah Al-Kahfi, iaitulah bagaimana Nabi Musa AS belajar. Dan macam mana Khidir AS jadi seorang pendidik. Ini cara untuk kita belajar macam mana nak selamatkan diri daripada fitnah ilmu pada akhir zaman ini. Fitnah ilmu pada akhir zaman bukan sekadar ada cendekiawan dan agamawan sampaikan benda yang salah. Tapi dia berlaku dengan ada ulama dan cendekiawan, mereka berbalas sama sendiri sampai ada orang masyarakat awam, mereka keliru dengan apa yang betul pada hari ini. Ulama berbalas sama sendiri, agamawan berbalas sama sendiri, akhirnya masyarakat kat tengah-tengah ni confused. Siapa yang betul?
yang lebih teruk lagi telah menyebabkan masyarakat muak dengan agama, muak dengan agamawan. Bila sebut ustaz, rasa macam apa? Skeptik dengan para asatiza. Sebab apa? Benda yang dicetuskan oleh agamawan sendiri. Bukan salah mereka, bukan mereka tak pergi kelas agama, bukan sebab mereka tak cari kelas agama. Mereka datang, tapi mereka didedahkan dengan pelbagai benda yang telah menyebabkan mereka trauma dengan pembelajaran agama pada hari ini. So kita sebagai ejen dakwah pada hari ini, tak kira ustaz kat depan ke, siapa-siapa pun kita, kos apa pun kita kat UKM, kos apa pun kita dekat IPG Bangi, tak kira bekas graduan apa sekalipun, kita kena letakkan, kita nak sampaikan Islam, sebab Islam ni agama kasih sayang, agama yang membuaikan rahmat kepada kita, bukan agama yang menyebabkan kita rasa takut nak ke belakang daripada agama. Dan hari ni orang merasakan jadi beragama itu macam jenayah. Tahu tak? Nampak macam kita berpakaian macam agama sikit, kita rasa takut nak keluar daripada rumah. Macam mana? Ada orang berfikiran macam tu, rasa macam skema sikoh sangat keluar macam tu. Bukan tak ada macam tu, ada. Konon word tu biasa keluar macam sikoh sangat lah pakai kopiah hari ni. Ada. Rasa macam alah, tak sesuai lah pakai kopiah pergi mall. Saya bukan kata pakai kopiah setiap masa, tidak. Tapi dah wujud dalam kepala kita, tak boleh. At least kalau tak nak pakai pun terima, tak ada masalah pun nak pakai ke mana kopiah tu. Jangan kita skeptik sampai kata occasion ni no kopiah, tak boleh. Sebab hari ni orang menjadi beragama, mereka jadikan macam benda tu jenayah, dan benda tu disembunyikan. Benda tu kita rasa kena sembunyikan. We are not proud anymore to be Muslim. We are not proud anymore. Kebanggaan sebagai Muslim telah dicabut urwatan, sedikit urat demi urat daripada orang Muslim pada hari ini. Kesan daripada apa? Na'udzubillah. Kita harapkan kita hidup akhir zaman ni kita dibebaskan daripada ulama yang ulama yang jahat, ulama yang memecah belahkan masyarakat. Saya sebut ulama sebab mereka mengaku mereka ulama. Ini atas penilaian masing-masing, saya serahkan kepada anda. Tapi kita sebagai orang beriman, dan kita hidup sebagai sebuah komuniti, doakan untuk kita semua selamat dari fitnah keilmuan, selamat daripada fitnah akidah pada hari ini, fitnah akhir zaman. Sebab itu kita kena bersatu. Walaupun pada hari ini dengan pelbagai sepak terajang dalam dunia ilmu dan agama pada hari ini, kita kena bersatu. Sebab seruan ihdinas siratal mustaqim, selagi mana dia tak hilang pada mulut manusia, itulah seruan yang Allah kata untuk menyebabkan manusia kembali beriman dengan keutuhannya padu, dengan satu iman dan akidah yang utuh. Selagi mana ada mulut yang membacakan ihdinas siratal mustaqim dalam salat, selagi mana hidup perkataan itu, Islam akan terus kukuh. Tapi sayang kalau manusia dia baca ihdinas siratal mustaqim tapi tak nampak Allah sedang memanggil perpaduan manusia, itu yang kita bimbang. Itu yang kita bimbang. Berapa ramai hari ini yang merasakan dia baca ihdinas siratal mustaqim ni sebagai satu nikmat dalam kehidupan dia satu hari, ataupun dia tak rasa apa-apa pun baca Fatihah dalam solat. Ihdinas siratal mustaqim masa dia bunda, tunjukkan kami jalan yang lurus. Walaupun kita tadi sebelum datang ke sini sembahyang maghrib seorang-seorang, kita tak baca ihdini as-siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. No, kita sembahyang seorang, kita sembahyang ramai-ramai, manifestasi ihdina tetap dikekalkan. Tunjukkan kami ya Allah. Tahajud seorang-seorang, still kami. Semayang tadi seorang-seorang, still kami. Dia tak akan bertukar menjadi aku sampai bila-bila, sampai akhir kiamat, sampai hari kiamat. Dia tak akan bertukar. Selagi mana manusia berpegang pada ihdinas siratal mustaqim, mereka akan berada di jalan yang lurus. Dan Allah bagi tahu dalam surah selepas surah Al-Fatihah, nak dapat ihdinas siratal mustaqim seperti mana kita doakan, dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nak dapat ihdinas siratal mustaqim, pegang pada Quran dengan satu syarat, jangan ragu sikit. Sedikit pun keraguan tidak boleh muncul, walaupun sedikit. La raiba fi, fakta ke sanggahan? Fakta. La raiba fi, secara fakta, dan kamu kena yakini ini benar, tak boleh langsung tercetus perasaan ragu pada Al-Quran. Dan saya pernah sebut dalam kelas pada hari ini, nak ragu pada Quran tak perlu tunggu nak kata macam ni, aku ragu pada Quran, aku tak percaya pada Quran. Dia tak perlu tunggu cakap macam tu untuk ragu pada Quran.
Ragu pada Quran boleh bermula dengan semudah anda baca Quran sebab nakkan habuan dunia. Itu ragu pada Quran. Tak perlu tunggu kata aku tak percaya pada Quran, Quran ni tipu je belaka. Tak perlu tunggu cakap macam tu. Cukup sekadar kita baca Quran sebab nak habuan dunia, itulah ragu pada Quran. Berapa ramai manusia yang berputus asa baca Quran sebab habuan dunia pada hari ini. Mereka baca setengah surah dengan harapan kata ada hajat-hajat tertentu bakal dikabulkan. Maka tiba-tiba bila hajat tidak dimakbulkan dengan pembacaan surah tersebut, mereka menyalahkan. Tak betul lah ustaz ni cakap. Ustaz ni kata baca surah-surah ni akan ada sekian-sekian benda akan dapat. Ada hajat-hajat tertentu akan ditunaikan. Maka dia baca 10 kali tak keluar-keluar pun hajat tu. Dia baca banyak kali pun hajat tu tidak tertunai pun langsung. Maka itulah keraguan pada Al-Quran. Tak perlu tunggu cakap aku ragu dengan Quran, aku was-was dengan Quran. Tak perlu tunggu macam tu. Baca Quran sebab apa? Sebab untuk habuan dunia. Dan minta maaf saya sebut adik-adik sekalian dan tuan-puan sekalian, hari ini saya bimbang dengan promosi-promosi orang-orang tertentu dengan katanya ayat ini ayat untuk sembuhkan sakit bahu, ayat ini ayat yang menyembuhkan sakit tulang belakang. Saya tak salahkan apa yang disampaikan itu. Yang saya bimbang sekarang ini umat tengah sakit tau. Bukan sakit belakang, sakit bahu. Umat tengah sakit akal dengan agama dia sendiri. Lalu ada orang bergelar orang yang terpelajar dalam agama, lalu dipromosikan benda-benda sebegini, orang akan suka. Tapi akhirnya dia akan corak mentaliti masyarakat. Quran adalah semata-mata untuk sakit bahu, sakit tulang belakang, sakit lutut. Sedangkan Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana. Takkanlah Allah yang bijak nak bagi ayat yang satu itu untuk semata-mata untuk sakit bahu. Fikir sendiri. Nabi SAW tak dapat wahyu daripada Allah. Nabi sesak tau. Nabi nampak Quran ni macam oksigen buat Nabi. Nabi tak dapat Quran. Nabi rasa macam Allah tak sayang pada dia bila tak dapat wahyu daripada Allah. Sedangkan nak dapat wahyu, Nabi kena rasa berat. Nabi berpeluh-peluh nak terima wahyu. Bila Allah tahan wahyu, sepatutnya Nabi kena bergembira pada Allah. Sebab aku dah okey, tak perlu berpeluh-peluh, tak perlu nak rasa berat. Kan? Tapi kenapa Nabi rasa sesak tak dapat wahyu daripada Allah, sedangkan benda tu menyakiti Nabi? Lalu bila Allah sampaikan Nabi dan turunkan balik wahyu wadduha wal-laili idza saja, Allah menggambarkan bergemelapannya wajah Nabi dapat wahyu tu macam cahaya duha. Kita hari ni baca Quran, tak dapat Quran, tak sentuh Quran satu hari, tak rasa apa-apa pun. Patu pula bila dapat Quran sebab nak hilangkan sakit bahu, cari Quran sebab nak hilangkan sakit lutut. Allah Al-Hakim, Nabi yang mulia, pandang Quran sebagai oksigen buat dia, sebagai benda yang diperlukan dalam kehidupan. Kalau tak ada, sesak hidup dia. Tapi kita pandang Quran untuk tujuan tertentu sahaja. Bukan kita lah, orang di luar sana. Jadi saya bimbang sebab hari ini umat tengah sakit akal beragama. Tiba-tiba ada orang sedang menyuapkan benda-benda yang sebegitu rupa. Mungkin dia akan dekat pada Quran, dia akan amalkan ayat. Tapi saya bimbang satu hari nanti adik sekalian, tuan-tuan sekalian, tiba-tiba kalau dia baca ayat tu tidak berkesan pada diri dia akan mula menyalahkan Al-Quran. Dia akan mula menyalahkan Quran. Mereka dah sakit pada akal bila ada orang tawarkan ini ayat dia, penyelesaian bagi masalah kamu. Allah kalau nak bagi, Allah boleh bagi. Saya nak bagi tahu tuan-tuan sekalian, jangan katakan saya against 100%. Tak. Mungkin ada orang yang baca dan memang sembuh daripada penyakit tu. Allah kalau nak bagi, Allah akan bagi. Tapi jangan jadikan benda tu akidah. Itu yang problem. Tiba-tiba dia kata, dulu kau bukan tempang ke kaki? Kau bukan jalan serik-serik lantai, sekarang jalan okey je. Aku baca ayat ni daripada Quran, ustaz ni sebut. Lalu dia telah melupakan benda yang paling asas sekali sebagai seorang Muslim. Dia terlupa yang sembuhkan sakit kaki dia bukan ayat tu. Yang sembuhkan sakit kaki dia tu Allah. Yang sembuhkan sakit kaki dia Allah. Sama juga orang yang baca surah Yusuf sebab nak dapat anak tampan dan comel. Anak kau comel lah macam Aisyah Diarana, macam Yusuf Iskandar. Siapa lagi? Macam Muhammad Asim sebagai contoh. Kan? Macam mana dapat anak comel? Lalu anda pun kata, aku baca surah Yusuf start daripada awal pregnancy sampai hujung pregnancy, tak pernah miss.
Lalu tiba-tiba, oh inilah tips kau dapat anak comel. Dia kawan dia yang tadi tu pun dia buat apa yang amalan yang anak comel, apa yang ibu pada anak comel tu buat. Tiba-tiba lepas dia baca tu tak seperti mana yang diharapkan. Lalu dia kata, aku baca daripada apa nasi kot, tak pernah miss kot. Lalu dia mula menyalahkan surah Yusuf. Yang ibu tadi yang dia promote tu pun dia kata, anak aku comel sebab aku baca surah Yusuf. Dia terlupa yang comelkan anak dia tu siapa. Yang comelkan anak dia tu siapa. Lalu dia boleh katakan anak aku comel sebab surah Yusuf. Sangat tak tepat. Sangat tak tepat. Jadi kembali kepada benda yang paling basic, iaitu kita kena merasakan segala-galanya datang daripada Allah Azza wa Jalla. Segala-galanya adalah ilmu Allah Azza wa Jalla. Maka bila kita baca cerita pada hari ini tuan-tuan sekalian, kita akan mula faham kita hidup dalam dunia fitnah akhir zaman yang kita tak tahu di manakah punca, di manakah yang benar, di manakah yang betul. Maka saya cadangkan, kita dah baca surah Al-Kahfi tadi, ada satu doa yang Allah sarankan. Maka ini bukan promosi ayat Al-Quran ni, ni Allah sebut ni. Ada satu doa yang Allah letakkan dalam surah Al-Kahfi, yang mana inilah prasyarat untuk kita nak bebaskan diri dari fitnah-fitnah ini. Allah kata apa benda? Ashabul Kahfi, mereka pergi ke gua sebab apa benda? Sebab apa? Okey, ada raja yang zalim mengaku Tuhan, ada raja yang zalim nak bunuh mereka. Maka tuan-tuan sekalian, ada orang tanya saya, Ustaz, adakah kita pun kena buat macam Ashabul Kahfi? Kalau kita hidup dalam dunia fitnah akhir zaman ni, kita lari je lah ke gua, asingkan diri. Adakah itu tindakan yang tepat? Jangan cakap tidak. Jawapannya adalah barangkali tepat. Barangkali tepat. Tapi kena tengok apa yang kamu buat sebelum itu, sebelum lepas datang fitnah yang besar pada diri kamu, apa kita buat lepas tu. Sebab Ashabul Kahf, mereka telah dihadapkan dengan fitnah. Ada manusia yang sedang mengaku Tuhan. Apa yang mereka buat adalah, Rabbana atina min ladunka rahmah dulu. That's the first. Lalu mereka pergi ke gua bukan sebab pilihan mereka. Sebab Allah kata, wahayyi lana min amrina rasyada. Sebab rasyada itu mereka pergi ke gua. Lalu kalau saya tanya tadi, adakah kita kena pergi ke gua? Barangkali ya betul. So mungkin rasyada yang Allah sampaikan kepada anda adalah pergi ke gua. Mungkin. Tapi akhir zaman ni ada gua. Barang siapa yang sedang dihadapkan fitnah, pergilah ke gua Musang. Macam tu. Bagi contoh. Ini contoh je, taklah kata macam tu. Tapi first thing yang saya nak kita ambil ibrah daripada Ashabul Kahf adalah, mereka first kali sedang dihadapkan dengan fitnah sebegitu besar, mereka kembali kepada atina min ladunka rahmah. Minta pada Allah bagi rahmat dulu pada kita. Itu paling pertama sekali. Sejauh mana kita minta, kita kembali kepada rahmat Allah itu. Sejauh mana kita berlindung di bawah lembayung rahmat Allah itu. First thing first, always minta Allah bagi rahmat, bagi rahmat, bagi rahmat dulu. Lepas Allah bagi rahmat, dan kita minta pada Allah, wahayyi lana min amrina rasyada. So fahamlah kita, rasyada tak akan muncul kalau rahmat Allah tak ada. So kalau kita harap ke rasyada, rasyada ni apa benda function dia? Untuk kita buat pilihan yang tepat dalam kehidupan. Ulama berbalah pasal satu ilmu, so tak tahu di manakah yang betul. Minta rahmat dan rasyada daripada Allah. Sebab rasyada, ada orang nama Rashidah sini? Tak ada? Ada contoh Rashidah. Rasyada ke Rashid ada? Tak ada? Tanyalah Rashid, jadilah macam Rashid. Okay? Rasyada apa benda? Rasyada adalah nak bantu kita bila dapat manusia rasyada ini. Rasyada ini berperanan sebagai untuk bantu manusia buat pilihan yang tepat. So kita hidup dalam fitnah, banyak sangat benda, banyak sangat pendapat. Ya Allah, guide untuk aku buat pilihan yang betul. Tapi sebelum dapat nikmat pilihan yang betul itu, teman-teman sekalian, first kali kena minta apa dulu? Rahmat dulu. So orang tak boleh declare aku dapat pilihan yang betul dah ni, selagi mana dia tak kata aku dah dapat rahmat daripada Allah. So kalau kita selamat, teman-teman sekalian, daripada fitnah itu, sebagai contoh, fitnah datang, kita minta rahmat pada Allah, Allah bagi petunjuk, buat pilihan yang tepat, maka jangan cakap aku dapat petunjuk. No. Kembali pada benda yang asal. Aku selamat sebab rahmat Allah. Hari ini tolong kembalikan roh perkataan rahmat tu, boleh tak teman sekalian? Kita kembalikan perkataan rahmat itu. Kita kembalikan roh perkataan itu. Sebab Zulkarnain buat benda yang besar, selamatkan penduduk 2 gunung daripada Ya'juj dan Ma'juj.
dapat peluang, dapat ucapan, dia telah buat satu benda yang besar kepada rakyat dia. Ini adalah peluang untuk memberitahu, tolong beriman ramai-ramai kepada Allah, undi aku pada hari akan datang. Dia boleh buat macam tu tuan-tuan sekalian. Tapi apa dia cakap? Aku tak nak ambil kredit langsung pun pada pembinaan tembok ni. Sikit kredit pun aku tak nak ambil, sedikit pun aku tak nak. Tapi qala hadza rahmatun min rabbi. Yang ada dekat belakang kita ni, yang pisahkan aku, kita semua dengan Ya'juj dan Ma'juj, bukan tembok ni, bukan jasa aku, tapi sebab rahmat Tuhan, rahmat Allah. Kembalikan semangat rahmat itu tuan-tuan sekalian. Aku selamat, aku datang kelas, aku beriman, aku boleh salat. Sebab apa? Rahmat Allah bagi pada aku. Allah, aku dapat rahmat pada hari ini. Alhamdulillah. Boleh? InsyaAllah. So kita ada 5 minit. Ada soalan tak tentang topik kita pada hari ini? So kita tamat pada ayat ke-78. So kita dah tahu dah punca dia. Kalau saya nak buat ke conclusion, kenapa ada ulama bergaduh, kenapa agama bergaduh, kenapa mereka tidak mau beriman, kenapa mereka menyelewengkan ayat-ayat yang mereka dah tahu, kenapa mereka tidak beriman walaupun mereka tahu benda yang benar. Sebab apa masalah mereka? Sebab hati mereka sudah keras. Saya ulang, sebab hati mereka sudah keras. Sebab itu sebelum cerita benda ni, cerita pasal hati dulu ke atas. Cerita pasal hati mereka dah jadi batu tu. Fahiyakal hijarati au asyaddu qaswa, bahkan lebih keras daripada batu. Lebih keras daripada batu. Tapi at least Allah kata ada 3 hati yang still punya hope. Ada 3 hati yang masih punya harapan. Mudah-mudahan kita di salah satu hati itu, insya-Allah. Di salah satu hati itu, insya-Allah. Ada soalan tak? 5 minit yang berbaki sebelum saya nak buat tawaran istimewa untuk hadir kelas malam ni. Ada soalan tak? Soalan? Tak ada. Okey, sini kan. Ustaz, contoh satu keadaan. Orang ni dia selalu beribadah. Dia rasa saya solat puasa semua lah. Ustaz kata tadi ada beza, masuk akal tu mestilah ada connection antara kalb dan hati kan. Adakah orang yang solat puasa tapi dia meninggalkan dari segi perkara macam ekonominya, sosialnya, adakah dia meninggalkan, dia mengambil hati dan meninggalkan akal? Okey. Dia tak boleh kata sekadar kita fokus hati tapi kita tinggalkan akal. Sebab Nabi SAW lepas dapat wahyu daripada Allah, Nabi bacanya yatslu alaihim ayatihi. Saya selalu nak bagi benda faham benda ni dan menjawab soalan daripada adik tadi. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah kan, kalau kita nak baca Quran dan dapat kesan dia macam mana Nabi dapat, kok mana pun the first step kena tiru macam mana Nabi buat bila berhadapan dengan Quran. Kalau kita nak dapatkan macam mana akhlak Nabi kan, bila time Aisyah describe akhlak Nabi kan, kana khuluquhul Quran kan, akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran. Maka kalau kita nak dapat sebegitu rupa, kita kena tiru macam Nabi buatlah bila berhadapan dengan Quran. Saudara teman akan jawab soalan tadi. Allah sebut dalam surah Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi. First step bila Nabi berhadapan dengan Quran, Nabi yatslu alaihim ayatihi. First step baca Quran tu, yatslu alaihim ayatihi. First step. So bila kita jumpa Quran, kita berhadapan dengan Quran, first step kat mana pun baca. That's why lah sebelum kita nak buat apa pun, kita belajar baca dulu, kenal huruf dulu, belajar tajwid dulu, makhraj dulu. Maka inilah elemen yatslu alaihim. Saya namakan T nombor 1 tilawah. Ada 3 T. Nabi dia bila jumpa Quran, Nabi buat 3 T ni. The first T is tilawah. Kena buat. Yatslu alaihim ayatihi, T pertama tilawah. So kita semua buat tilawah betul? Alhamdulillah. Ada World Quran Hour. Ada tilawah, ada time Ramadan, ada tadarus. Alhamdulillah. Cemerlang 3 kali khatam. 10 pertama sekali, 10 kedua sekali, 10 ketiga 2 kali. Sekali. 3 kali lah. 3 kali khatam dalam Ramadan. Tu, tilawah, cemerlang. Saya rasa dekat Malaysia ni cemerlang Melaka tilawah. Alhamdulillah. Kita pun Malaysia banyak kali dah menang tilawah kan. Mereka musabaqah Quran tilawah banyak kali Malaysia menang. Tak 1, 2, tak 2, 3. Ada je nombor tu. Okey. Tilawah. Tapi adakah ayat itu berhenti dekat situ je?
Tapi dekat Malaysia hari ni, ramai masyarakat kita hari ni dah tilawah ni puas hati dah. Oh yes, aku rasa macam dah lengkap dah sepenuhnya pasal Quran. Tilawah tu dah buat tu, khatam 3 kali, itulah yang dibanggakan. Kuantiti pembacaan, kuantiti khatam, yang itulah kebanggaan masyarakat pada hari ini. Tapi adik-adik sekalian, ingat ayat, adik-adik sekalian pula, adik-adik dan tuan-tuan dan perempuan sekalian, ayat tu tak berhenti kat situ. Allah boleh je stopkan, yatslu alaihim ayatih, stop. Kalau macam tu, memang tepatlah kita baca saja. Tapi Allah tak stop kat ayat tu je. Allah sambung, wa yuzakkihim. Lepas kamu baca, wa yuzakkihim. Apa maksud wa yuzakkihim? Saya namakan T nombor 2, tazkiyatun nafs. Kan ada 3 T. First T mana? Tilawah. T yang kedua adalah saya namakan sebagai tazkiyatun nafs. Wa yuzakkihim bermakna bersihkan jiwa kamu dengan apa yang kamu baca. Tilawah, macam mana, kenapa kita boleh baca Quran? Sebab intelektual. Intellectual version. Fakulti intelektual kita telah bantu dia. Kita bantu untuk kenal huruf, intelektual. Kita bantu untuk lancarkan bacaan, intelektual. Betul? Intelektual telah dibantu. Tapi Allah kata intelektual tak cukup, kena pergi pada fakulti seterusnya, hati. Lepas kamu baca, pastikan benda yang kamu baca, wa yuzakkihim, dia bersihkan diri kamu. Tazkiyatun nafs. Mesti kena ada elemen pembersihan jiwa setiap kali baca Quran. Oh, setara ni kira macam okey dah kan? Baca Quran, bersih jiwa. Wah, cukup lah. Bas, kata orang India. Bas. Cukup lah. Tapi Allah boleh je berhenti dekat ayat tu, yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim, stop. Tapi adakah ayat tu berhenti kat situ? Tak. Selepas Allah perintahkan kita baca, selepas Allah perintahkan kita ni bersihkan diri dengan apa yang kita baca untuk bantu fakulti hati, maka seterusnya Allah kata, soalan entah, boleh tak tinggalkan benda-benda sosial, ekonomi, cari duit, fokus ke hati je? Jawapannya tidak. Sebab ayat ketiga, ayat seterusnya sambung, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Saya namakan T nombor 3, ta'lim. Ta'lim. Ataupun anda letak dalam kurungan action, tindakan. Ta'lim. Sebab bila Allah perintahkan Nabi baca benda ni, kedua adalah bersihkan hati kamu. Sebab boleh je Nabi dah dapat wahyu daripada Allah, bersihkan hati dia dengan benda yang dia baca, duduk kat masjid je lah. Stay je dekat situ. Duduk je kat masjid, duduk jalan rumah, selamat dah, sebab dah bersih jiwa dah. Boleh je nak buat macam tu. Tapi Allah suruh kita bukan fikir untuk diri kita sendiri. Sebab itu ada wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Nabi, lepas kamu baca, kamu dah bersihkan jiwa, next step, keluar, sampaikan apa yang kamu dah bersihkan diri tu. So ramai orang kata, ustaz, macam mana nak sampaikan? Saya gugup bercakap orang depan orang ramai. Saya tak ada stage macam ustaz kat depan. Orang tak jemput saya sebagai penceramah. That's not an excuse. Sebab menyampaikan tidak semestinya mengeluarkan kata-kata. Menyampaikan apa yang kita baca dan kita terasa dan membersihkan jiwa dengan apa yang kita baca, tak semestinya kena menyampaikan dengan keluar words daripada mulut. Menyampaikan semudah anda mengamalkan apa yang anda baca pun dah cukup. Contoh, terkesan dengan Quran. So, kita pakaikan pembersihan jiwa ni kepada pemakaian kehidupan kita. So, jadikan ia sebagai akhlak. Biar akhlak kita berbicara sebagai dakwah kita. Tak perlu kata, ustaz, saya tak ada ruang untuk bercakap. No. We are always have a room untuk kita menyampaikan. Dan the best way untuk menyampaikan adalah senyap dan bertindak. Action, bak kata orang Kelantan, action speak louder than words. Tindakan lebih kuat, lebih kuat ke? Louder apa? Bukan lebih bising. Tindakan lebih efektif daripada kita sekadar berkata-kata. Sebab itu lebih 80% orang terkesan dengan dakwah Nabi bukan sebab Nabi buka mulut, tapi sebab akhlak Nabi itu sendiri. Akhlak macam mana? Jaga segenap segi masalah sosial, kehidupan bersosial kita macam mana pada hari ini. Jaga dengan apa yang kita bersihkan hati. Orang yang bersih hatinya jumpa dengan orang, jaga tak komunikasi? Dia akan jaga komunikasi dia dengan orang. Orang yang bersih hatinya, dia akan jaga tak anak bini dia, nafkah cukup tak pada anak bini dia, dia akan jaga ekonomi dia.
Sebab dia baca Quran, dia dah bersihkan hati dia dengan Quran, dia pakai pakaian bersih hati tu pada pemakaian kehidupan dia. So tak perlu bercakap. Kena jaga tak benda tu? Yes, kena jaga. Pada benda yang Allah ajarkan pada 3 T tadi. T pertama benda? T kedua apa? T ketiga? Ta'lim. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-3 kedua? 2. Ayat kedua. So mudah-mudahan. Ada soalan lagi ke? Jika nak tanya. Ada soalan? Okey. Memandangkan saya tak ada soalan Okey, memandangkan saya gembira sangat, alhamdulillah, dengan kehadiran yang makin rancak, dan saya harapkan anda boleh ajak kawan-kawan datang. Sebab selama ni saya kira kalau kursi ada 50, kita ada kan 20, 30, macam tu je paling tinggi. Sekarang ni sampai kena ambil kursi sebelah. So saya harapkan lepas ni kita dah boleh beli ruang kat bawah pula, buat 2 tingkat ni, pancar skrin. So insya-Allah kita doakan Tadabbur Center makin maju. So saya happy sangat malam ni. Kebetulan saya CEO TC. Saya nak bagi benda yang menggembirakan anda semua. Minta maaf pada yang tak hadir, saya nak bagi yang hadir je. Okey. Saya dapat amanah daripada seorang hamba Allah Azza wa Jal. Kita akan ada simposium 29/9. Kalau ada yang dah daftar, jangan rasa menyesal. Kenapa ustaz bagi tahu sekarang? Okey, 29/9 kita ada simposium tadabbur di Masjid Wilayah 1 hari. Harga yang kami keluarkan 50, potong jadi 30. Tapi ada hamba Allah ni dia nak taja, ada bilangan saya tak boleh nak sebut sebab saya nak buat dia benda yang mengejut je. Ada sebilangan tu dia nak taja subsidi sebanyak RM20. Maka anda kena bayar RM10 je. RM10 sahaja. Baru tadi ada hamba Allah tu nak bagi subsidi RM20. Dia kata kenapa tak nak taja semua? Dia kata takut-takut nanti kalau taja semua ada orang sambil lewa pergi kelas-kelas atau pergi simposium. So biar dia ada sedikit effort dalam letakkan yuran. Maka dia bagi subsidi RM20. Saya nak open kepada anda, tuan-tuan sekalian, yang kalau boleh saya nak pilih 10 orang. Saya nak pilih 10 orang, tapi dengan syarat yang hadir pada hari ni dia kena share dekat Facebook apa dia dapat malam ni. Apa dia dapat malam ni? Dengan hashtag Tadabbur Center, hashtag Al-Quran untuk semua. Tu je. Tak. Hashtag Tadabbur Center, hashtag Quran untuk semua, hashtag Surah Al-Baqarah. Tu je. Surah Al-Baqarah TC tak ke hujung tu. Nampaklah beza sikit. Surah Al-Baqarah, main hashtag. Surah Al-Baqarah TC. Buat 3 hashtag ni. Hashtag tahun dah? Tadabbur Center. Hashtag kedua, hashtag Al-Quran untuk semua. Hashtag ketiga, Surah Al-Baqarah TC. Saya akan pilih 10 yang saya rasa terbaik. Okey, yang terbaik, 10 yang terbaik insya-Allah. Okey, boleh semua Yang berminat nak dapatkan, saya nak bagi 10 yang terbaik, 10 seat yang bertuah untuk dapatkan diskaun RM20 daripada harga asal. Setakat ni saya cuba tak nak bagi percuma sebab supaya anda menghargai. Letak RM10, rasa semangat nak hadir. Okey. Insya-Allah, tuan-tuan sekalian, terima kasih kerana hadir sekali lagi. Next time kita ada kuliah-kuliah lain, ustaz-ustaz lain pun saya harapkan seramai ini. Terima kasih atas kehadiran. Mudah-mudahan setiap langkah anda, setiap minat yang habis daripada kereta dan motor anda, Allah ganjari dengan pahala sebesar-besarnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup, kontes ini berlaku 24 jam memulai pada sekarang. So kalau sekarang 9.30 lah kita consider, 9.30 esok saya tutup dah. Kalau dia hantar 9.29 esok saya terima lagi. Tapi 9.31 rejected dah. Walaupun ayatnya berbunga-bunga puji Ustaz Syahmi pada malam ni, saya takkan terima dah. 9.30 malam ni sampai 9.30 malam esok. 10 seat untuk diberikan subsidi percuma. Okey? Subsidi percuma pula. Subsidi RM20 sahaja. Okey? Assalamualaikum. Tasbih kafarah wa suratul asri.